Dua, tiga. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua yang sedang menonton PDPR, Pengajaran dan Pembelajaran dari Rumah bagi tahun 5 2021. Dan kita berjumpa lagi dalam sesi kali ini iaitu untuk pengenalan kepada sains. Okey. Kita mulakan ucapan daripada guru yang akan mengajar beberapa kelas pada tahun ini, iaitu cikgu sendiri. Okey, cikgu perkenalkan, nama cikgu adalah Cikgu Hazrin. Cikgu akan mengajar dua kelas, iaitu kelas 5 bersih dan juga 5 hormat untuk tahun ini. Dan cikgu harap kita dapat bekerjasama dengan baik dan kamu memberikan kerjasama yang sangat baik kepada cikgu untuk tahun ini. Okey. Seterusnya kita berikan peluang sedikit ucapan ringkas kepada cikgu yang akan mengajar dua kelas lagi, iaitu Teacher Saraswati. Silakan. Okey. Hai murid-murid. Ada yang kenal teacher ya. Ada yang kenal teacher, ada yang belum kenal teacher. Hai. Okey, teacher, nama teacher Saraswati. Okey, Puan Saraswati. Teacher akan mengajar kelas 5 amanah dan 5 cergas. So teacher dah buka grup ya untuk 5 amanah dan 5 cergas. So apa-apa yang maklumat ke bahasa sains ke bahan-bahan tu saya akan share dalam tu. So harap kamu semua bagi kerjasama kat teacher ya. Waktu PKP ni, PDPR ni tolong bagi kerjasama kat teacher ya. Okay, so thank you. Okey, itu dia tadi ucapan ringkas daripada Teacher Saraswati berkenaan dengan subjek ataupun kelas yang beliau akan ajar pada tahun ini. Kita harap sama-sama tahun ini kita akan dapat mengharunginya dengan baik, sama ada bersemuka secara online begini ataupun secara bersemuka di depan-depan mata kita jumpa. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, apa kata kita cikgu nak bentangkan sikit apa di antara adab-adab berguru, terutamanya dalam talian seperti sekarang ini. Di mana kalau dalam kelas biasa lain adabnya, tapi kalau berguru online ni dia punya adab-adab. Okey, kita tengok. Di antara adab yang pertama adalah kita, untuk anda yang tengah online sekarang ni, pastikan anda memakai pakaian yang kemas dan juga sopan. Dan kalau boleh janganlah tidak berpakaian ataupun memakai pakaian yang mencolok mata. Yang perempuan yang mana bertudung, kalau di sekolah bertudung, waktu sedang online ni kalau boleh pakailah tudung. Okey, dan pastikan kamu pakai tudung, orang di belakang kamu kalau ada yang lalu lalang juga mesti berpakaian. Okey, seterusnya kita kena tengok syarat yang kedua. Yang kedua adalah kamu kena hidupkan kamera. Kenapa kena hidupkan kamera? Ya, bagi membuktikan bahawa kamu sedang berada betul-betul di depan kamu punya gadget, sama ada laptop ataupun handphone, dan cikgu nak pastikan kamu memang betul-betul fokus pada apa yang sedang diajar pada ketika itu. Seterusnya, kamu mestilah kena tahu macam mana cara nak mute kan. Mute apa? Mute tu maksudnya bisu. Kita nak bisukan alatan kamu. Antaranya kita mesti masuk je dalam online, kita dah bagi salam ataupun kita dah berucap, kita dah cakap hello kepada cikgu, kita mesti kena mute. Atau apa dia mute? Mute tu maksudnya kita mesti kena diamkan kita punya mikrofon. Kita offkan mikrofon kita ya. Off mic. Itu benda yang kamu kena buat lah. Itu yang pertama kali. Kenapa kita kena off mic? Supaya untuk elakkan gangguan kepada guru yang sedang mengajar pada ketika itu. Okey. Dan yang keempat, apabila nanti dah selesai, cikgu ataupun siapa-siapa lah yang sedang mengajar online ni, jangan lupa ucapkan apa? Terima kasih. Kenapa kena ucap terima kasih? Itu sebagai satu tanda penghargaan kepada orang yang sedang mengajar kamu pada ketika itu. Okey, kita nak terus kepada isi kandungan. Hari ni kita nak tengok apa? Okey, yang paling penting hari ni yang kita nak tengok adalah yang dekat tengah-tengah tu, ialah kemahiran proses sains atau ringkasnya adalah KPS. Okey, dan kita akan ada 12 kemahiran dalam KPS ni. Kita akan mulakan dengan definisi dan cikgu akan bentangkan 12 tapi bukan secara mendalam, beberapa saja yang penting, dan kita akan ada latihan uji minda. Kita akan uji kamu di akhir pembelajaran nanti. Okey, dan seterusnya kita akan kena tengok apa keperluan buku sepanjang tahun ini, apa dia konsep belajar dalam norma baharu, dan juga di antara pautan terutama dalam Google Classroom yang kamu memang kena tahu. Okey.
Seterusnya, apa keperluan subjek ini? Yang pertama, yang pertama, yang paling penting, kamu mesti kena ada buku teks. Buku teks adalah adalah buku teks sains tahun 5 yang kamu akan diberi nanti, dan dia adalah buku semakan baharu tahun 2017. Silibus kamu adalah silibus sukatan mata pelajaran kamu adalah yang terbaharu semakan 2017. Buku ni akan diberi. Kalau tak ada, sebenarnya nanti cikgu akan edarkan secara atas talian dalam bentuk maya lah, dalam bentuk PDF. Kemudian kamu kena ada 2 buku nota, dan kita akan menggunakan 2 buku nota panjang. Dan seterusnya kamu juga kena ada 1 buku aktiviti, di mana buku aktiviti kamu kena dapatkan di bookshop ataupun di kedai buku sekolah. Buat masa PKP ini, kedai tersebut tidak dibuka lagi. Tunggu, kita akan beri makluman seterusnya. Seterusnya kamu kena ada dalam grup WhatsApp. Kalau tak ada dalam grup WhatsApp, mungkin ada setengah-setengah guru dia mewujudkan grup Telegram. Jadi kamu kena alert dengan benda ni. Kalau bukan kamu alert, mak dengan ayah kamu yang akan alert tentang perkara ini. Seterusnya, InsyaAllah cikgu ada Cikgu Sarah dan mungkin cikgu-cikgu yang lain akan menggunakan medium Google Classroom untuk memberikan assignment, memberikan kerja rumah, homework di dalam medium Google Classroom. Jadi pastikan kamu kena tahu login, macam mana cara nak masuk ke dalam Google Classroom. Sekarang kita pergi kepada konsep belajar dalam norma baharu ini. Ini adalah di antara medium-medium yang kamu kena pastikan kamu kena tahu. Antaranya, yang pertama, kita akan selalu buat quiz dalam quizzes, di mana dekat dalam ni kita dah ada markah, kita dah ada semua soalan-soalan yang kamu akan diuji. Contohnya macam hari ni kita akan uji kamu dalam quizzes yang kita akan bagi dekat hujung nanti. Dalam tu kita akan ada skor kamu dan sebagainya. Seterusnya, kita mungkin juga akan banyak belajar dengan YouTube, di mana buat masa sekarang ni banyak guru-guru yang telah meletakkan video-video yang pengajaran yang berguna berkaitan dengan satu topik itu dalam YouTube. Jadi kena selalu tengok YouTube untuk tengok benda macam ni lah, bukan tengok benda-benda sekadar hiburan sajalah. Dan kamu juga kena ada WhatsApp ataupun Telegram. Dan yang terakhir, kena mahir untuk login dan juga menggunakan kemahiran dalam Google Classroom. Antaranya adalah assignment. Assignment macam mana cara nak turn in, macam mana cara nak hand in, macam mana cara kita nak pastikan kita dah buat assignment yang diberikan oleh guru anda dan sebagainya. Kita pergi secara langsung lah apa topik-topik akan kamu belajar pada tahun ini untuk sains tahun 5. Yang pertama, kamu akan belajar berkenaan dengan kemahiran saintifik yang cikgu akan beritahu sebentar saja lagi. Sebenarnya benda ini adalah lanjutan daripada tahun-tahun lepas. Tahun ni kita ingat semula apa yang kita akan belajar. Yang kedua adalah tajuk berkenaan dengan manusia. Yang ketiga, haiwan. Yang keempat, tumbuh-tumbuhan. Yang kelima, haba. Yang keenam, tajuk pengaratan. Yang ketujuh adalah tajuk jirim. Apa dia jirim? Nanti kita akan tahu. Dan yang ke-8 iaitu fasa, bulan dan juga buruj. Dan juga yang ke-9 adalah tajuk mesin. Ada berapa topik semuanya? Ada 9 sahaja. 9 banyak tak? Tak banyak sebenarnya. Dan tahun ni sebenarnya kita cuma ada 9 ni. 9 antara yang sikit. Kalau tahun-tahun lepas kadang-kadang sampai 10 sampai ke 12 topik. Dan kebanyakan soalan-soalan APSR dicedok soalannya berkaitan dengan topik-topik tahun 5. Jadi tahun 5 ni sebenarnya ada tahun yang sangat penting. Kita terus pergi kepada kemahiran yang pertama, iaitu kemahiran proses sains. Apa dia kemahiran proses sains? Definisi kemahiran proses sains, kemahiran saintifik terbahagi kepada 2, iaitu kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif. Apa dia kemahiran manipulatif? Apa dia kemahiran proses sains? Kita pergi kepada kemahiran proses sains dulu. Kemahiran proses sains adalah satu daripada kemahiran yang digunakan untuk membantu menyelesaikan sesuatu masalah lah. Terutama dalam kehidupan seharian ini kita menggunakan beberapa kaedah-kaedah, beberapa kemahiran yang sedia ada untuk menyelesaikan satu-satu masalah. Contohnya memberi sebab dan sebagainya lah. Kita teruskan. Untuk kemahiran manipulatif ni sebenarnya adalah kemahiran yang melibatkan terutama dalam eksperimen. Contohnya kita mengendalikan alat dengan betul, ataupun mungkin kita juga memastikan alatan-alatan digunakan dengan betul. Kita cuci alatan tersebut. Itu semua adalah dalam kategori kemahiran manipulatif. Kita teruskan dengan kemahiran proses sains yang pertama. Di antara
12 kemahiran proses sains yang kita ada dekat sini adalah yang pertama memerhati, yang kedua mengelas, yang ketiga mengukur dan menggunakan nombor, yang keempat membuat inferen, yang kelima meramal, keenam berkomunikasi, yang ketujuh menggunakan perhubungan ruang dan juga masa, mentafsir maklumat, mendefinisi secara operasi, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Ada berapa? 12 kesemuanya. Dan sebenarnya benda ni kamu tak perlu hafal pun, cuma kamu kena tahu apa yang dikatakan sebagai memerhati, mengelas, beramal dan sebagainya. Okey, kita akan tengok apa dia yang dikatakan sebagai memerhati. Okey, memerhati. Memerhati adalah kita mengumpul maklumat menggunakan 5 dera yang kita ada. Apa dia? Kita ada rasa, kita ada penglihatan, kita ada bau, kita ada pendengaran dan juga sentuhan. Rasa kita menggunakan lidah kita, penglihatan kita gunakan mata kita, bau kita menggunakan hidung kita, pendengaran kita gunakan telinga dan sentuhan kita menggunakan kita punya kulit. Kulit ni sebenarnya adalah di antara organ yang paling besar di badan kita. Kenapa? Sebab kulit adalah satu badan kita. Kadang-kadang kalau kita cubit sini, kita rasa, cubit sini, rasa. Sebab kita, satu badan kita adalah organ. Organ yang paling besar itu organ kulit. Okey. Dan pemerhatian kita boleh buat dalam dua cara, iaitu secara kualitatif dan juga kuantitatif. Apa dia kualitatif? Kualitatif adalah daripada segi kualiti. Contoh macam kita tengok satu benda tu rasanya ataupun baunya macam mana, elok ke tidak elok ke, baunya hanyir ke, bau yang wangi, itu dibagi sebagai kualiti. Kuantitatif maksudnya yang boleh kita kira, contoh bilangan 200, 300, 400 dan sebagainya, itu dikira sebagai kuantitatif dan dia adalah satu pengetahuan yang konsep yang sangat perlu, yang paling basic lah, di mana dalam setiap dalam setiap eksperimen, dalam setiap uji kaji, benda yang kita akan buat adalah pemerhatian. Okey, seterusnya kita nak tengok apa dia pemerhatian. Dalam memerhati kita gunakan dera mata untuk melihat, lidah untuk berasa, hidung untuk menghidu, telinga untuk mendengar dan kulit untuk menyentuh. Okey, contoh satu. Saya bagi contoh kita tengok dekat sini gambar. Ini adalah satu gambar. Apa yang boleh kamu nampak kat sini? Okey, dekat sini kita boleh nampak sebatang sungai di mana di kiri dan juga kanan dia, di sebelah kanan dengan kiri dia, kiri kamu lah, kita ada bangunan. Bangunan dia kalau kita tengok nampak macam sebuah kilang. Ada beberapa buah kilang. Dekat sebelah sini pun ada kilang juga. Dan kalau kamu tengok air tersebut bukannya berwarna seperti air biasa, dia ada putih-putih dekat atas tu. Okey. Jadi soalannya, berikan satu pemerhatian yang dapat diperhatikan bagi menerangkan keadaan ini. Okey, apa dia? Okey, saya teruskan kepada jawapan. Dera yang sesuai kita gunakan, tadi kita ada 5, apa dia? Kita sesuai gunakan mata dan juga hidung. Sebab kita andaikanlah kita berada di tepi sungai, kita dapat melihat, kita dapat bau apa yang kita boleh bau. Okey, mata, air sungai kelihatan berminyak dan juga keruh, betul? Dan hidung, air sungai berbau busuk. Okey, seterusnya adalah mengelas. Apa dia mengelas? Mengelas adalah kita mengenal pasti perbezaan dan persamaan objek dan boleh dikenal pasti ciri umum sekumpulan item, dan dia kita akan mengasingkan dan juga kumpulkan dan masukkan dalam satu item yang berciri sama dalam kumpulan yang lebih kecil. Contohnya yang cikgu boleh tengok sekarang ni lah, kalau kamu seorang kalau mereka yang duduk dalam kelas 5 amanah ni, muridnya dalam kategori akademiknya begini sampai tahap sini. Ke dalam bersih, muridnya tahap sini sampai tahap sini. Jadi kamu semua telah dikelaskan dalam kumpulan yang kecil, dan kelas amanah, bersih sampailah kelas pintar, mengikut tahap akademik kamu. Itu maksud mengelas. Okey, seterusnya mengukur dan juga menggunakan nombor. Apa dia mengukur dan menggunakan nombor? Iaitu pemerhatian secara kuantitatif yang kita boleh kira dengan bilangan dan boleh dikira dan membandingkan bilangan item di dalam kumpulan yang berlainan, dan kita menggunakan satu alat yang piawai. Apa dia alat piawai? Alat piawai adalah satu alat yang standard. Contohnya kalau kita nak ukur panjang meja depan cikgu ni lah, cara macam mana yang paling standard? Kita kena gunakan pembaris. Kita boleh tak guna tangan jari kita. Kalau kita tengok jari kita ni, kadang-kadang kita ada ukuran. Contoh yang ni, sini sampai sini kita kira sebagai satu apa? Satu jengkal. Sini atau sini, saya rasa yang ni jengkal kita kira. Kalau kita guna pembaris, ukurannya adalah sama. Okey. Seterusnya, membuat inference. Apa dia membuat inference? Membuat kesimpulan awal untuk menerangkan peristiwa atau objek
dan pengalaman lepas digunakan sebagai asas untuk membuat kesimpulan awal tersebut. Dalam kata ringkas, bila orang tanya inferen, kamu tahu apa dia? Itu kita memberi sebab. Contoh, kenapa hari ini kamu tidak berada di kelas untuk belajar seperti biasa? Apa sebab dia? Apa inferen dia? Antara inferennya adalah kerana kita sedang dalam keadaan darurat. Bukan darurat, maksudnya kita dalam keadaan pandemik COVID-19 ini membuatkan kita terhalang dari pergi sekolah. Kalau pergi sekolah, virus mungkin akan tersebar. Itu antara inference kenapa kamu tidak berada seperti biasa di dalam kelas. Okey. Seterusnya meramal. Apa dia meramal? Biasa dengan perkataan meramal kan? Meramal atau ramalan kaji cuaca. Itu pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Jadi adalah proses untuk menentukan atau menjaga suatu peristiwa. Contoh macam sekarang ni lah. Kita duduk beramal setiap hari. Contohnya kes COVID-19 ni. Setiap hari kamu ramalkan menaik atau menurun. Sekarang ni kita dalam proses PKP, kita sedang cuti, kita tidak keluar, duduk rumah masing-masing. Kamu rasa apa ramalan kamu tentang bilangan kes yang akan berlaku di masa beberapa hari akan datang? Berkurang atau menaik? Terpulang. Dan biasanya kalau mereka mematuhi segala peraturan SOP, tak boleh keluar, duduk di rumah. Kalau keluar pun kita menjaga SOP-SOP yang sepatutnya, insya-Allah kes tersebut akan kurang. Kita doakan suatu hari nanti. Seterusnya adalah berkomunikasi. Apa berkomunikasi? Biasa dengan perkataan berkomunikasi kan? Okey, berkomunikasi adalah merujuk kepada menerima dan memilih boleh merekod maklumat. Maksudnya kita akan dapat satu-satu data yang kita kutip daripada satu eksperimen. Kita akan persembahkan data tersebut dalam pelbagai bentuk lah. Kita akan buat dalam bentuk jadual, kita boleh buat dalam bentuk graf, kita akan buat dalam bentuk cartapai, kita mungkin boleh buat dalam bentuk lukisan, apa yang kita dapat daripada apa yang kita perhatikan tersebutlah. Itu kita panggil sebagai berkomunikasi. Okey, dalam sains. Okey, seterusnya adalah kita menggunakan perhubungan ruang dan juga masa. Dan dia digunakan untuk memperihalkan lokasi dengan masa. Contohnya, macam sekarang ni lah, kita tengok apa hubungan masa dengan bilangan kes COVID-19 ini. Kalau kita tengok semakin hari semakin banyak atau semakin kurang? Semakin banyak. Jadi semakin kita boleh cakap bahawa kes tersebut semakin lama semakin bertambah. Okey. Itu maksudnya menggunakan perhubungan ruang dan juga masa. Seterusnya adalah mentafsir maklumat. Apa dia mentafsir maklumat? Mentafsir maklumat adalah kita kebolehan memberikan penerangan rasional tentang objek atau satu-satu fenomena. Contoh kita tengok satu graf, kita tengok graf tersebut dia menaik atau meningkat. Kita boleh tafsirkan kenapa benda itu jadi macam tu. Kita tafsirkan benda ini meningkat sebab apa. Dan kita boleh mengumpul berbagai data melalui pemerhatian yang telah kita buat. Okey, mendefinisi secara operasi. Apa dia? Memberikan definisi tentang suatu konsep atau keadaan dengan menyatakan perkara, dan kita boleh membuat pernyataan tentang apa yang diperhatikan. Contohnya, rasanya kalau ada satu topik, itu topik berkenaan dengan asid dan alkali. Contohnya, benda yang berasid, contohnya seperti buah. Benda yang beris contohnya macam buah oren. Pernah makan buah oren kan? Kalau kamu pernah makan buah oren, rasanya macam mana? Rasanya masam. Okey. Kenapa rasa dia masam? Rasa dia masam kerana dia mempunyai sifat asid yang agak tinggi. Jadi kalau tanya, apakah definisi secara operasi bahan yang berasid? Bahan berasid adalah bahan yang berasa masam. Dan kalau diuji dengan kata litmus tersebut akan berubah warna lah. Okey, nanti kamu akan belajar insya-Allah. Seterusnya, kita yang ni yang paling penting, iaitu mengawal pemboleh ubah. Dia boleh menjadi satu faktor keadaan atau hubungan yang boleh diubah, dan untuk menghasilkan perubahan dan pemboleh ubah yang kedua, untuk menghasilkan perubahan dan juga pemboleh ubah yang kedua. Okey, adalah di sini untuk ini adalah satu benda yang sangat penting dalam satu-satu eksperimen, dalam satu-satu soalan yang kamu nak kena jawab dalam kertas 2, iaitu pemboleh ubah. Dan dia, untuk pemboleh ubah ni sebenarnya kita ada 3 benda yang kamu kena ingat, yang kamu kena mahir, yang kamu kena tahu. Yang pertama kita nak sebagai pemboleh ubah dimanipulasi. Kamu tengok kita ambil P dan juga M, atau ringkasnya adalah PM. Yang kedua adalah pemboleh ubah bergerak balas, atau ringkasnya adalah PB. Dan yang ketiga adalah pemboleh ubah dimalarkan, PMR.
Okey, PMR. Okey, apa dia PM, PB, PMR? Okey, pemboleh ubah dimanipulasi atau PM adalah apa yang kita ubah dalam eksperimen tersebut. Di mana perkara yang kita ubah tujuannya untuk kita bezakan antara, contohnya kita ada 1, 2, 3 objek. Okey, kita ada tiga benda dan kita bezakan di antara tiga benda tu, itulah yang akan menjadi pemboleh ubah dimanipulasi atau ringkasnya sebagai PM. Okey, apa dia PB? PB adalah apa yang diukur ataupun yang diperhatikan dan biasanya PB ni kita kenali sebagai hasil eksperimen dan kita akan nyatakan pemboleh ubah ni apa pemboleh ubah di bergerak badan sebagai apa yang kita dapat saksikan, apa yang kita catat sepanjang eksperimen tersebut. Okey. Dan yang ketiga adalah pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan adalah pemboleh ubah yang sama, yang tidak diubah dan dia tidak mempengaruhi keputusan satu eksperimen. Contohnya macam kita ada 3 bekas. 1, 2, 3. Apa yang sama di antara 3? Mungkin yang sama adalah bekas tersebut. Bekas tersebut mungkin sama saiz, mungkin tingginya sama, mungkin dibuat daripada bahan yang sama dan sebagainya. Okey. Di antara cara-cara nak mengenal pasti pemboleh ubah, ada beberapa cara. Kalau kamu tengok, kita boleh kenal baca daripada graf, daripada jadual, daripada ayat dan juga daripada gambar. Kita tengok yang pertama melalui graf. Okey. Kalau kamu boleh tengok dekat sini, kita ada satu graf di sebelah kiri, kita tengok, dan dekat yang bahagian yang menegak tu, ni kalau kita cikgu boleh buat L ni, yang tegak ni dan yang melintang, yang menegak ni kita kenali dia sebagai PB. Sebab B dulu kan. B kita A, B, C sampai Z, B sampai dulu. So yang ni akan jadi PB. Apa yang ada dekat atas tu, yang tulis dekat atas, itulah dikenali sebagai PB dia. Dan dekat bawah ni, apa yang berada dekat bawah tu adalah kenali sebagai PM, pemboleh ubah dimanipulasi. Itu untuk graf. Tapi bagaimana pula untuk jadual? Jadual kamu tengok. Jadual ada 2 jenis jadual. Satu jadual yang menegak. Kalau kamu tengok, tajuknya ada berada dekat atas. Tajuk dia apa tulis? Itu biasanya yang berada dekat sebelah sini adalah kita kenali sebagai PM. Kadang-kadang boleh jadi PMR. Dan sebelah tajuk yang berada di sebelah sini adalah PB. Okey. Kalau kita tengok jadual melintang, macam mana pula? Jadual melintang kalau kamu tengok berada dekat atas adakah jadi PM atau PMR, dan di bawah adalah pemboleh ubah bergerak balas atau PB. Mungkin kamu kurang faham kan, sebab kita tak buat lagi benda ni. Nanti insya-Allah kalau ada masa kita akan buat latihan sama-sama. Kita akan tengok apa dia PM dengan PB ni sebenarnya. Okey. Okey, kita terus kepada membuat hipotesis. Apa dia hipotesis? Membuat satu kenyataan umum yang difikirkan benar berdasarkan inferen, dan tujuan dia adalah untuk menerangkan sesuatu peristiwa. Hipotesis sebenarnya adalah satu benda yang kita diibarat macam kita bagi satu hasil eksperimen berdasarkan pengalaman yang lepas, dan kita hanya menjangkakan saja. Dan ramalan atau hipotesis awal ini dia boleh jadi betul atau boleh jadi tidak betul. Dan kalau ditanya dalam soalan, sebenarnya kalau jawapan dia biasanya kita akan ada 2 jawapan. Maksudnya jawapan yang diberi adakah jawapannya betul atau salah. Dua-dua adalah jawapan yang betul lah. Tak apa, nanti kita akan pergi lagi lah. Okey, dan yang terakhir adalah mengeksperimen. Apa dia mengeksperimen? Iaitu kita melaksanakan prosedur untuk menguji sesuatu hipotesis dan digunakan untuk pemerhatian dan mengaburkan soalan serta membuat inference. Okey, maksudnya biasanya mengeksperimen ni memerlukan satu aturan yang sangat kompleks. Maksudnya kita kena aturkan apa tajuk dia, apa tujuan eksperimen, apa dia punya bahan-bahan, apa alatan, dia punya prosedur, apa pemerhatian dan sebagainya. Jadi satu benda yang sangat kompleks. Kalau kamu mahir untuk membuat eksperimen sendiri, maksudnya kamu layak untuk mendapat tahap penguasaan atau TP yang tinggi dalam PBD, pentadbiran bilik darjah ni . Ini yang terakhir tu eksperimen. Okey, itu sahaja. Ada 12. 10, 12. Okey, kalau cikgu boleh ulang sekali lagi. Yang pertama, apa dia? Kalau kamu ingat lagi lah. Boleh sama-sama dengan cikgu. Okey, yang pertama adalah memerhati, yang kedua mengelas, yang ketiga mengukur,
ataupun menggunakan nombor. Yang keempat, membuat inferen. Yang kelima, meramal. Yang keenam, berkomunikasi. Yang ketujuh, menggunakan perhubungan ruang yang masa. Yang kelapan, mentafsir maklumat. Yang kesembilan, mendefinisi operasi. Yang ke-10 ni yang paling penting, iaitu mengawal pemboleh ubah. Yang ke-11 adalah membuat hipotesis, dan yang ke-12 adalah mengeksperimen. Okey. Okey, itu kita dah selesai. Okey, sekarang kita nak pergi kepada bahagian uji minda. Uji minda ni nak buat macam mana? Okey. Kalau kamu tengok bahagian uji minda ni, cikgu akan letakkan ada 2 link. Satu link untuk kelas 5 bersih dan juga 5 hormat. Satu lagi link untuk 5 cergas. Link ni dalam kuisis. Jadi kamu boleh cuba jawab. Cuba jawab. Dia boleh ulang baik-baik. Selagi kita tak tutup kita sebut, kamu boleh jawab sampai habis. Okey? Okey, cikgu rasa itu sahaja untuk kali ini. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dapat mendengar taklimat ini. Terima kasih kerana dapat mendengar taklimat ini dan memberikan perhatian yang baik. Dan kita harap ini bukanlah satu pengakhiran kepada pembelajaran online kita. Cikgu harap andai kata kita tak jumpa secara online dalam Google Meet ataupun di dalam secara bersemuka secara online macam ni, cikgu masih lagi akan meninggalkan latihan dalam bentuk video dan sebagainya dalam Google Classroom ataupun dalam medium-medium yang lain. Pastikan jangan terus putus asa dan terus berusaha untuk berjaya pada tahun ini walaupun dalam banyak-banyak kekangan yang kita ada. Okey, cikgu rasa itu sahaja. Terima kasih kerana memberikan perhatian. Kita jumpa lagi insya-Allah. Okey, cikgu dan juga cikgu Saraswati ucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih kerana hadir pada hari ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.